mempercayai bahawa Quran ini turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya, mereka tak nak dengar pun. Yang kedua, tak nak baca pun. Dan kalaupun baca, yang ketiga, tak nak faham. Jadi, bila manusia bersikap semacam itu, maka kata-kata semacam iftarah ini akan wujud. Ini semua dongeng belaka. Ataupun ini semua reka saya daripada Muhammad. Sedangkan jika mereka mengamati Quran itu luar dan dalam, tadabbur dengan betul dan jelas, maka dia akan mendapati suatu yang menakjubkan, suatu yang pada asalnya langit dan gunung itu tak mampu untuk tampung ataupun tak mampu untuk menampung amanah. Langit, gunung dan bumi ini asalnya tak mampu untuk menampung amanah Quran, bebanan amanah Quran. Tapi manusia Allah sebut sebagai zaluman jahula. Yalah, tengah-tengah driving kita masih boleh baca Quran, tengah main game pun kita boleh baca Quran, tapi kita tak rasa apa-apa. Sedangkan Quran itu dia punya magnify ataupun dia punya kebesarannya sangat luar biasa. Lalu kerana perkataan itu, Allah menerangkan tentang siapa Allah, bagaimana dia mencipta, apa ciptaannya, dan daripada seluas langit dan bumi ini yang manusia perlu perhatikan, Allah narrow down contoh ciptaannya itu kepada wabada khalqal insana min tin, kepada penciptaan manusia. Sebab kadang-kadang kalau kita bercerita tentang idea-idea yang besar, ada manusia yang tak faham. Bila dia tak faham, dia tak dapat manfaat daripada peringatan tu. So bila dia tak dapat manfaat daripada peringatan tu, sia-sialah. So sebab tu Allah datangkan contoh yang pelbagai, bukan semata-mata untuk memanjangkan bicara, tetapi supaya contoh yang didatangkan itu sampai kepada orang-orang yang pelbagai ini. Ada yang suka kepada idea-idea besar, ada yang suka kepada dia nampak depan mata. Ialah bila sebut tentang bintang, apa sangat yang dia boleh hargai tanpa teknologi dengan melihat langit yang penuh dengan bintang-bintang. Bagi dia, bila melihat langit, melihat bintang, itu hanya tumpukan-tumpukan cahaya. Tak lebih daripada itu. Tapi bila disebut tentang wabada khalqal insana min tin, manusia diciptakan asasnya itu tanah ataupun debu, baru dia melihat tentang penciptaan diri dia sendiri. Oh, sebab tu kulit aku semacam ini. Kulit aku warnanya begini. Ala-ala tanah begitu. Luckily kita manusia ini dia mencipta ataupun mereka perfume, minyak wangi untuk mengelakkan diri daripada bau tanah. Kan? Macam-macam dicuba supaya kita ini tidak ada bau tanah tu. Bau kalau anak-anak kita lasak bermain, dia kan ada semacam bau yang kita sebut sebagai bau ari. Bau yang bagi ibu-ibu yang ada anak kecil, itulah antara bau yang dirindui. Kadang anak dia balik sekolah, itu antara bau-bau yang dirasai ataupun dihidu. So untuk lari daripada itu, kan, lari daripada menyedarkan kita ini berasal daripada tanah, suatu yang ada bau yang tidak menyenangkan, maka manusia mencipta pelbagai alat dan cara untuk rasa bau yang lain selain daripada bau tanah. So, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah
qalilan ma tashkurun. Lalu daripada tanah itu Allah amanahkan kepada kita ruh. Allah tiupkan kepada kita ruh. Dan kerana masuknya ruh ataupun bergabungnya antara tanah dan ruh ini tadi, maka kita dikurniakan kebolehan untuk mendengar, melihat dan berfikir. Mendengar, melihat dan berfikir. Ini adalah penting. Kerana kalau tidak, kejadian kita ni hanya semacam tanah liat je. Tanpa ada tanpa ada benda yang perlu ditakjubkan pun. Tanpa roh. Kita hanya semacam pasu dan tembikar. Keras, kaku begitu. Tapi kerana ada roh ini, kita boleh bergerak, kita boleh melakukan sangat banyak aktiviti, kita boleh melihat, kita boleh mendengar hanya kerana bantuan roh. Cuba tengok mayat saudara-saudara kita yang telah dahulu pergi meninggalkan kita. Tak kala roh itu dicabut, berguna ke alatan mata, telinga? Tak berguna dah. Sebab roh itu dah tak ada. Roh itu dah tak ada. Okey. Lalu ayat seterusnya Allah kata, waqalu, dan mereka berkata, orang kafir berkata, A'idza dhalalna fil ardi a'inna lafi khalqin jadid. Apakah bila kami telah dhalalna, apakah bila kami telah reput, hilang, lenyap dalam tanah, dhalalna fil ardi, reput, bersatu dengan tanah, a'inna lafi khalqin jadid, adakah kami akan hidup semula dalam bentuk kejadian yang baru? Atau kita akan hidup semula ke? Balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Bahkan mereka tidak percaya tentang pertemuan dengan Tuhannya. So dekat sini ada dua perkara. Awal tadi dia kata apa? Iftarah. Quran ini semua pandai-pandai Muhammad je. Bukan daripada Tuhan pun. Lalu Allah jawab dengan bukti-bukti alam. Kenapa Allah dalam jawapan kepada perlecehan ini, kan mereka kan melecehkan Nabi SAW. Kenapa Allah tidak jawab, benar Quran ini datang daripada kami, bukan mereka saya Muhammad? Kenapa tidak sebegitu? Allah datangkan contoh supaya manusia boleh berfikir. Lihat bagaimana alam ini dijadikan dengan sangat menakjubkan. Apa yang ada di bumi. Susunannya, susun aturnya, semuanya dalam keadaan begitu sistematik. Lalu kalau Allah boleh jadikan alam ini dengan penuh susun atur yang sangat menakjubkan, sangat sistematik, sekarang kau tengok Quran. Dan kau kaji Quran. Lihat bagaimana susun atur, lihat bagaimana sistematiknya, lihat bagaimana menakjubkannya keterkaitan ayat demi ayat, surah demi surah. Sama seperti mana kami ciptakan bumi yang penuh dengan keharmonian. Sama. Sebab tu Allah datangkan dalam bentuk begitu. Lalu didatangkan pula contoh manusia. Kan? Didatangkan contoh manusia. Cumanya, kerana manusia ini dia sangat macam nak sebut manusia ini dia suka mencari alasan. Dah jawab satu, dia bagi alasan lain. Betul ke lepas kita mati nanti, lepas kita hilang dimakan tanah, kita akan bangkit semula? Tadi Allah dah jawab soalan tentang Quran. Sekarang dorang alih pula tianggul kepada kita hidup semula tak?
Tadi bila dah jawab tentang Quran, diorang tak boleh nak balas balik, dia alih pula soalan lain tentang hari akhirat, tentang pertemuan dengan Tuhan. Sebab tu kita punya scholars kan, ulama-ulama kita bila berhadapan dengan generasi-generasi baru yang suka soal tentang ketuhanan, tentang Quran, tentang keimanan, tentang Rasulullah, tentang kredibiliti baginda, sebenarnya setiap soalan itu sudah pun dijawab oleh ulama-ulama silam, ulama-ulama terdahulu. Cuma kerana mereka tak tahu, lalu sesuka hatinya mempersoal perkara-perkara yang sudah settle, sudah lama selesai sejak dahulu. Saya bawakan contoh Siti Kasim. Kan bagaimana pendapat-pendapat dia tentang agama ini. Setiap soalannya tu yang dia banyak rujuk dengan siapa dia kelik tu. Kebanyakan daripada fakta-fakta yang mereka keluarkan, sistem Islam misal kata, semua itu sudah pun dijawab oleh ulama terdahulu. Mereka cuma recycle sahaja. Mereka cuma recycle sahaja bahan itu. Dan oleh kerana kita mungkin tak tahu mana nak cari, akhirnya kita rasa, oh macam mana nak jawab tu? Dia hanya soalan berulang saja. Allah datangkan ini dalam bentuk manusia dahulu sudah pun terima. Manusia dahulu sudah pun menyoal perkara ini. Bertanya tentang, betulkah kita akan hidup semula? Dan soalan itu, generasi sekarang masih bertanya, yakah kita akan hidup semula? Dan kita rupanya sudah pun ada jawapan. Tapi cara Allah jawab dalam surah ini berbeza. Maksudnya, Allah tidak jawab dengan bentuk emosi, marah-marah. Tapi jawapan daripada Allah itu mencetus laras manusia berfikir. Mencetus supaya manusia mula berfikir. So apa jawapannya? Balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Bahkan mereka tidak percaya tentang pertemuan dengan Tuhannya. Kan? Orang-orang musyrikin Mekah ni pada dasarnya tak dapat menerima hakikat bangkitnya semula manusia setelah mati, setelah kiamat nanti, dan pelbagai bentuk soalan lagi. Contohnya, Fir'aun sendiri pernah tanya kepada Musa. Fir'aun sendiri pernah tanya kepada Musa, kepada Nabi Musa dalam surah Taha. Dalam surah Taha. Fama balul qurunil ula, dia tanya. So kalau betul lah Tuhan tu begini dan begini, yang menguasai alam ini, yang mengatur semua ini, so aku nak tahu apa berlaku kepada aku punya nenek moyang sekarang. Fama balul qurunil ula. Itu dalam surah Taha. Ingat tu sebab tadi baru baca dengan imam besar, baru tadarus baca surah Taha. So bila lalu ayat tu, wow, ini merupakan soalan, pertanyaan Fir'aun kepada Nabi Musa. Ayat berapa Ustaz? Kejap tengah cari. Kena buka dulu surah Taha. Okey. Surah Taha ayat 24. Qala fama balul qurunil ula. Apa berlaku kepada nenek moyang kami sekarang? Dia tanya bal, sekarang. So, sebelum tu Musa kata Rabbunal ladzi a'ta kulla syai'in khalqahu summa hada. Sebelum tu lagi dia kata qad uhiya ilaina, telah diwahyukan kepada kami annal azaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Azab ke atas orang-orang yang mendustakan dan berpaling. Lalu kerana dengar tentang azab ni, Fir'aun tanya, sekarang nenek moyang kami kena azab ke? Macam mana nak jawab? Macam mana nak jawab? Lalu ayat seterusnya, Nabi Musa jawab. Dengan wahyu dan ilham daripada Allah, dia jawab, qala ilmuha inda rabbi fi kitab. Apa yang terjadi kepada nenek moyangmu sekarang ini, hanya Allah yang tahu.
La yadillu rabbi wa la yansa. Tuhanku tidak pernah tersilap dan tidak pernah lupa. Ui, jawapan sangat konkret. Jawapan sangat tepat. Tak perlu kita mereka saya mungkin diorang dimaafkan. Kita tak. Ilmunya hanya pada Allah. Dia sahaja yang tahu. Aku tak tahu. Ui, dahsyat. Tengok, rupanya bagaimana soalan-soalan ini, soalan daripada orang-orang musyrik ini yang tidak percaya tentang kebenaran. Kan kita sedang datangkan kebenaran. Bila mereka tidak percaya dengan kebenaran, lalu mereka mengajukan soalan-soalan yang kadang kita rasa, ui, macam mana nak jawab? Rupanya Allah sudah pun sediakan set jawapan. Tinggal lagi kita baca dan kita ulangi sahaja. Kita baca dan kita ulangi sahaja. Kemudian perkataan dhalla, kan, aidza dhalalna. Perkataan dhalla bermaksud suatu yang kecil hilang dalam perkara yang besar. Perkara yang kecil bila bercampur dengan benda yang besar dia hilang. Contohnya macam kita masukkan gula dan garam dalam tepung yang kita uli. Itu masuk dhalla. Sebab kita ni asalnya daripada debu. Jadi bila bercampur dengan tanah, lambat laun kita akan bersemadi, berasimilasi atau bersekali dengan tanah tu. So, dengan kata lain, bahasa yang mudah, hilang lenyap dalam tanah. Tapi selalu kita tak gunalah perkataan hilang dan lenyap ni. Kita guna apa? Bersatu dengan tanah. Bersatu dengan tanah. Jadi, orang-orang musyrik ni maksudkan apabila tubuh mereka telah hancur dan bercampur baur dengan tanah, maka mungkinkah kita akan hidup semula? Okay. So, selepas daripada itu, a'inna la fi khalqin jadid. Apakah kami akan hidup semula dalam bentuk kejadian yang baru? Pertamanya, mereka tak dapat terima yang adanya proses hidup semula. Adanya proses hidup semula. Kalau tengok kepercayaan, fahaman-fahaman dalam dunia ini, hanya ada beberapa fahaman saja yang mempercayai tentang hari akhirat. Iaitu daripada tiga agama besar. Islam, Nasrani dan Yahudi. Tiga tu je yang percaya tentang adanya hari akhirat. Yang baki, dia ada kepercayaan reincarnation, hidup semula. Ada yang kata terus hilang, terhapus, kan? Dia ada yang menganggap you live YOLO, you only live once. Kau hidup sekali je, lepas ni dah tak ada kehidupan. So begitulah rencamnya kepercayaan manusia tentang ya ke kita akan hidup semula. Kalau sekarang ini, waktu sekarang ini, orang Islam lebih kurang 1.2 bilion macam tu, dan penduduk dunia 5.7 bilion. So bayangkan lebih daripada 1/2, kan, lebih daripada 1/2 yang tak percaya tentang hari akhirat. Ramai. So Allah tegaskan dalam ayat ni, balhum biliqa'i rabbihim kafirun, mereka langsung tidak percaya tentang pertemuan dengan Allah. Malah mereka tidak percaya tentang wujudnya Allah. So apatah lagi pertemuan dengan Allah itu nanti. So kalau dengan Allah pun dia tak percaya, lagilah tentang pertemuan dengan Allah tu kelak. Okay. So
Soalan itu berakhir di situ. Lalu Allah masuk kepada topik baru. Juga tentang kematian. Qul, katakan pada mereka, wahai Muhammad. Yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum. Nyawa kamu akan diambil oleh malaikat maut yang ditugaskan. Alladhi wukkila bikum. Yang diwakilkan. Ditugaskan. Summa ila rabbikum turja'un. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan kamu. Menariknya pada ayat ini, Allah tak sebut tentang Allah tak jawab tentang hidup balik tak. Tapi Allah jawab tentang kamu akan mati. Yatawaffakum malakul mautil ladzi. Kenapa macam tu? Kenapa Allah tak jawab dia punya soalan lepas kami selesai di bumi, hilang dalam bumi, adakah kami akan bangkit semula? Allah nak dia berfikir sebelum engkau soal tentang engkau hancur dalam bumi dan bangkit semula, sebelum itu kami utus wakil kami, malaikat maut, untuk tarik nyawa engkau. Dan di situ engkau mula sedar. Engkau akan hidup balik atau tidak. Kat situ engkau akan berjumpa realiti. Tak perlu soal tentang kau hidup balik ke tak, akan hancur dalam bumi, tak. Sebelum tu engkau akan mati. Dan engkau akan jumpa dengan wakil kami. Di situ baru engkau sedar. Tinggi rendahnya langit ni. Oh, dahsyat. Fuh. Kena maki dulu lah Ustaz. Ya. Dia lagi satu tentang apa? Kadang diorang ni, orang-orang kafir ni, dia rasa idea diorang tu sudah cukup menakjubkan sehingga menggamamkan orang Islam. Sehingga nak membuatkan Nabi tak dapat nak jawab. Soalan dia tu seolah-olah macam high level. Ini kalau aku tanya macam ni, kalau aku balas macam ni, confirm diorang terdiam. Sedangkan Allah kata, engkau risaukan pasal engkau hidup balik atau tak? Hilang dalam tanah atau tak? Yang perlu engkau risaukan adalah, ni nanti engkau akan jumpa dengan wakil kami, malaikat maut. Itu jam, kau tahulah tinggi rendahnya langit. So, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum summa ila rabbikum turja'un. Dan waktu itu kamu akan dikembalikan kepada Allah, suka atau tak, nak atau tak nak. Okey. So, walau tara idzil mujrimun. Ini minggu lepas kita punya rakan usrah kita ni, dia melihat ayat ini sangat menakjubkan. Cuma dalam surah ini ada beberapa ayat yang menakjubkan, antaranya ayat inilah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Allah bukan sekadar berhenti pada penerangan berkaitan dengan engkau akan jumpa wakil kami. Selepas itu, apa kesannya? Kau akan kembali kepada kami, berkumpul di mahsyar. Waktu itu, apa yang berlaku? Mari, aku gambarkan apa yang berlaku. Walau tara idzil mujrimun. Rasulullah, engkau akan melihat. Tara ini, engkau Muhammad akan melihat. Al-mujrimun, ketika orang-orang berdosa itu
nakisu ru'usihim inda rabbihim. Tunduk kepalanya. Nakisu, tunduk kepalanya, tertunduk kepalanya. Ru'usihim, kepala. Inda rabbihim, di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan mereka. So, ayat ini menggambarkan Nabi di satu tempat akan melihat orang-orang yang berdosa, mujrim, penjenayah ni, kriminal ni, mujrim. Kan, jaroma itu bermaksud letupan, letusan. Dan dosa-dosa yang mereka buat ni, memberi kesan kepada orang lain. Sama ada dia mencuri ke, merompak ke, ambil rasuah ke, dosa-dosa yang memberi kesan kepada orang lain. Itu disebut sebagai mujrim. Seperti mana letusan, meletup, dia akan memberi impak kepada keliling, kepada orang lain. So, walau tara idil mujrimun, ketika engkau melihat orang-orang yang berdosa itu, nakisu ru'usihim, tunduk kepala mereka di hadapan Tuhan. Rabbana absarna, wahai Tuhan kami, kami lihat. Absarna, kami lihat. Wasami'na, dan kami dengar. Macam mana orang yang tunduk kepala boleh kata kami lihat? Kan bertentangan. Oh, rupanya mereka tak mampu untuk melihat. Tak mampu untuk bertentang mata. Bertentang mata dengan siapa ni? Dengan apa? Dalam ayat lain Allah sebut tentang waktu itu didatangkan kepada mereka Jahannam. Bayangkan, sedang disoal siasat oleh Allah, Allah datangkan neraka Jahannam ini di hadapan mata. Sebab itu respon dia apa? Absarna. Kami dah nampak neraka tu. Wasami'na. Dan kami dah dengar bunyi api yang sedang membakar. Wow. Dan menariknya, waktu di situ baru dia mengaku, memanggil Rabbana. Tadi dia kata apa? Iftarah. Ini reka saya. Tadi dia kata apa? Aidha dalalna fil ardi aidna fi khalqin jadid. Nak sebut Rabbana pun tak. Tapi bila berdiri di hadapan Tuhan, boleh pula ucap Rabbana, Tuhan kami. Baru nak panggil Tuhan. Sebelum ni masa dekat dunia, tak mengaku Allah tu Tuhan. Lalu apa yang mereka nampak? Mereka telah nampak neraka yang ditarik ke mahsyar. Didatangkan ke mahsyar. Ditunjukkan kepada semua makhluk. 7 lapis neraka tu. Satu neraka akan ditarik dengan 70,000 rantai. Setiap satu rantai ditarik oleh 70,000 malaikat. Oleh kerana beratnya neraka itu memerlukan begitu ramai malaikat untuk menariknya. Satu persatu neraka ditarik keluar dan ditunjukkan kepada semua makhluk. Dan kemudian Allah suruh mereka semua dipanaskan lagi sekali ganda. Allah suruh neraka itu dipanaskan lagi sekali ganda. Sebab sebelum ini pada ayat yang ke-9 telah disebut Allah telah beri mereka penglihatan. Tapi adakah mereka menggunakan penglihatan itu dengan baik? Dengan cara yang sepatutnya? Sebelum ini diberi penglihatan untuk dapat baca Quran. Kerana bila dia baca Quran, yang basically Quran itu diorang lecehkan, benda yang dilecehkan dia takkan baca.
Dan dengan mata, bila dia baca Quran, dia ada baca tak tentang ayat neraka? Dah tentu dia baca. Tapi sebab dia tak baca, sudah terlewat sebenarnya untuk dia sebut absarna. Sekarang kami tengok. Itu sudah sangat terlewat. So, ini merupakan ingatan keras lah buat kita. Ingatan keras buat kita. Sebelum berlaku hari yang semacam itu, hari di mana manusia mengaku depan Allah bahawa mereka telah nampak dan mereka telah lihat. Mereka telah nampak, lihat dan mereka telah dengar. Rabbana absarna wa sami'na. Farji'na na'mal salihah. Ayat 9, Allah sebut tentang 3 benda. Kan? Ayat 9 Allah sebut 3 benda. As-sam'a wal absar afidah. Ayat 12 dia respon dengan 2 benda. Absarna wa sami'na. Kenapa terbalik-terbalik? Ayat 9 didahului dengan dengar baru lihat. Ayat 12 lihat dulu baru dengar. Tuan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala sangat penyayang. Sifat rahmahnya itu tak terjangkau oleh akal kita. Dan antara bukti rahmahnya Allah pada kita adalah Allah turunkan kepada kita Quran. Dan di dalam Quran, Allah bagi tahu tentang berita gembira dan ancaman. Allah bagi tahu tentang berita gembira dan ancaman. Saya bagi analogi begini. Katalah kita semua dalam satu kelas. Kita semua dalam satu kelas yang tertutup, tak ada tingkap. Hanya ada 2 pintu. Dalam kelas tertutup, tak ada tingkap, hanya ada 2 pintu. Dan guru dalam kelas itu ingatkan pada kita. Okey, kamu akan tinggal dalam kelas ini sekian lama sampai masanya nanti kamu akan diminta untuk keluar daripada salah satu pintu ini. Bila saya panggil nama, kamu akan keluar daripada salah satu daripada pintu ini. Sebelum itu, saya nak bagi tahu. Di pintu A, kalau kamu buka, di pintu A, kalau kamu buka, kamu akan keluar nanti, kamu akan jumpa taman yang sangat indah dan sangat cantik. Di pintu B, kalau kamu lalu situ, kamu akan jumpa dekat tempat penyembelihan dan tempat siksaan. Tapi pintu tidak dibuka. Guru hanya menerangkan. Dan dia terangkan setiap hari kepada anak murid. Setiap hari pada anak murid. Malah kadang penerangannya itu sehingga anak murid ini boleh gambarkan. Taman, ada bunga ros merah dan baunya sangat harum, rumputnya menghijau. Sedangkan pintu tidak dibuka pun. Guru hanya menerangkan. Begitulah tindakan Quran. Allah tidak tunjukkan pada kita syurga itu bagaimana, neraka itu bagaimana, walau dalam mimpi. Sedangkan Allah boleh buat begitu. Tapi Allah tak tunjuk pun, tak datangkan pun. Dan Allah bekalkan kepada kita Quran dalam bentuk ayat-ayatnya cukup grafik hingga kita boleh bayangkan. Lalu setelah diberi pilihan itu, ada manusia yang memilih pintu A. Ada pelajar yang milih pintu B. Wow.
So begitulah bentuknya. Kita dengar dulu penerangan ayat 9 ni, dengar dulu sami'na, dengar dulu penerangannya tu. Dan sebab bila kita dengar Quran, dia sangat banyak panduan, lalu kita melihat antara panduannya adalah Allah suruh tengok, bukan sekadar Allah bagi tahu tentang syurga, tentang neraka. Allah bagi tahu secara terperinci bagaimana alam ini dibentuk. Lalu tadi kita dengar Quran dibacakan, sekarang tiba masa untuk kita melihat, oh betul lah Allah cipta pokok begini, Allah cipta ada yang dalam bentuk khalaqa, Allah cipta ada yang bentuk dalam al-amr. Kan minggu lepas tentang amr dan khalaqa. So, dengar dan lihat. Barulah hati kita proses akidah untuk mengukuhkan iman, dan iman itu di hati. Tapi bila berada di mahsyar, orang-orang yang engkar, yang selama ini di dunia, dia tak nak dengar. Dia tak nak dengar seruan. Apa yang dia nak apa? Selagi engkau tak tunjukkan bukti depan mata, aku tak nak percaya. Jenis orang yang nak tengok dulu baru percaya. Tuan-tuan, Allah cerita tentang malaikat dalam Quran. Kita pernah nampak malaikat? Tak pernah. Tapi adakah kita percaya malaikat? Percaya. Bagaimana kita boleh percaya malaikat? Kita percaya kerana kita dengar daripada Quran. Bukan kerana kita nampak. Tapi ada jenis manusia yang dia nak tengok baru percaya. Sebab tu ayat 12. Responnya adalah absorna. Kami dah nampak. Dan kami bersedia untuk beriman. Na'mal salihah. Inna muqinun. Dan kami telah yakin. Sudah terlewat. Sikap orang beriman adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami lihat. Kami dengar dan kami taat. Taat itu iman dan amal saleh. Dan kalau perhati pada ayat ni, ayat 12. Farji'na, kembalikan kami. Farji'na, kembalikan kami. Okey. Kenapa pilihannya kembali ke dunia? Kan? Kenapa dia tak minta ampunkan dosa? Kan? Mereka minta supaya dikembalikan ke dunia. Tak ada dalam Quran cerita orang-orang dekat mahsyar ni minta diampunkan dosa. Sebab dia sedar realiti di mahsyar sudah tiada pengampunan dosa. Tak ada. Di mahsyar dia bukan lagi untuk dalam bentuk berjual beli. Tak. Di mahsyar tiada lagi transaksi. Di mahsyar adalah tempat pengadilan. So, dosa yang kita dapat itu fix. Pahala yang kita dapat juga fix. Namun ada keadaan-keadaan tertentu, kita digambarkan dapat banyak pahala, tapi bila ditimbang, dia menjadi debu. Bayangkan, kita bawa banyak pahala depan Allah, tiba-tiba jadi debu. Itu lebih menggerunkan berbanding orang ni, absarna wa sami'na farji'na. Ini kita dah rasa, wah seronok, aku punya amal banyak, rupanya tak ada nilai. Sebab mulut mengadu domba, mengumpat, menyakitkan orang lain. Wow. Wal iyazubillah. Dan
banyak pula ayat-ayat Quran yang cerita mereka nak sangat-sangat supaya diberi peluang untuk kembali ke dunia. Nak mal solihan. Solihan ni maksudnya apa? Buat satu je benda baik. Kalau boleh, ya Allah, aku nak kembali ke dunia, aku nak buat satu je benda baik. Na'mal solihan. Mereka nak kembali, kononnya mereka nak hidup dengan cara yang baik dan nak tinggalkan kesalahan dulu. Mereka nak jadi orang-orang yang paling beriman. Kerana mereka benar-benar sudah nampak. Malangnya bukan itu yang Allah nak. Mereka nak buat satu je amal soleh. Ui, kita sekarang ada pilihan untuk buat banyak amal soleh. Lalu lakukanlah dengan penuh keyakinan. Inna muqinun. Sekarang baru mereka yakin dengan kebenaran. So, yakin ini, dia tidak boleh yakin ini dia pada level yang tidak boleh diganggu gugat. Ganggu gugat macam mana? Contoh, hari ini hari apa? Rabu, Ustaz. Bukan Khamis. Soalan cukup mas ya. Memang Rabu ya, bukan Khamis, bukan Selasa. Macam mana yakinnya kita hari ini hari Rabu? Betul yakin hari Rabu? Betul Ustaz, yakin Ustaz. Ustaz cakaplah hari apa? Tak, saya yakin hari ini hari Rabu. Apa bukti? Saya yakin Ustaz, hari ini hari Rabu. Tak perlu bukti. Saya yakin hari ini hari Rabu. Itu yakin. Yakin ini sudah tidak boleh kalaupun kita datangkan soalan yang nak menjadikan dia ragu-ragu, dia takkan ragu. Dia yakin. Sama macam kalau kita tanya, kiamat pasti berlaku? Yes, saya yakin kiamat pasti berlaku. Betul ada mahsyar? Betul. Saya yakin betul ada mahsyar. Seperti mana kita yakin hari ini hari Rabu. So kita buat amal ni bukan dalam teragak-agak. Ini betul ke ni? Ini betul ke tak ni? Ni kalau aku bagi sedekah ni betul ke boleh dapat balik ni? Betul ke Allah nak balas balik ni? Tak. Bukan begitu. Dia yakin. So, inna muqinun. Bila mereka nak kembali ke dunia untuk buat satu amal soleh dalam keadaan sebab mereka telah yakin. Lalu rupanya dengan keyakinan kita punya amal ini akan berganda. Dengan keyakinan amal kita ini akan bertambah dan berganda. Kalau dahulu masuk Ramadan, kita mula melakukan solat sunat. Solat sunat. Dan sepanjang solat sunat ni, contoh solat tarawih. Sepanjang solat sunat ini kita lakukan dengan kepercayaan bahawa ini akan menambahkan amal-amal soleh. Tapi setelah kita mula tadabbur Quran, kita mula mengenali sunnah-sunnah Nabi, lalu solat kita akan berbeza berbanding kerana keyakinan kita pada sunnah Nabi dan tadabbur Quran itu, cara kita beribadah akan mula berbeza. Dan from time to time, dia akan mula meningkat. Kerana meningkatnya keyakinan kita. Kita beribadah itu dengan keyakinan yang baru. Ini antara pedoman yang kita boleh dapat hasil daripada penyesalan orang-orang yang mujrim.
Kalau mereka boleh berjanji depan Allah untuk kembali ke dunia, buat amal soleh kerana sudah yakin, lalu dia sebenarnya, pernyataan ini sebenarnya memotivasikan kita untuk gandakan amal soleh kerana kita memang sudah yakin. Dan kita tak nak menjadi rugi seperti mana ruginya mereka. Tak mampu dah mata untuk berhadapan dengan Jahannam yang didatangkan depan mata, lalu tunduk dan merayu-rayu. Tunduk dan merayu-rayu. Walau syi'na, Allah kata, kalau kami nak, la'ataina kulla nafsin hudaha. Pasti kami akan bagi setiap individu petunjuk. Kalau kami nak, korang semua beriman. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami nak, kamu semua akan beriman. Walakin, akan tetapi, haqqal qawlu minni. Akan tetapi, telah tetap hukuman daripada aku. Haqqal qawlu minni, telah tetap peraturan daripada aku. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Oh, moga-moga aku akan penuhi neraka Jahannam dengan semua jin dan manusia. Uish, ni macam mana ni? Yang tak napakah ini Ustaz? Ha. Tu macam mana tu? Allah kata, kalau kami nak, kami akan tetapkan semua orang dapat petunjuk, beriman dan buat amal soleh. Kami akan bagi setiap orang hidayah. Tetapi telah tetap hukuman, peraturan, seksa daripadaku. Demi sesungguhnya aku akan penuhkan neraka Jahannam dengan semua jin dan manusia. Allah bagi tahu dia boleh buat. Walau syi'na, Allah bagi tahu dia memang boleh buat, bukan tak boleh. Jangan sangka Allah tak mampu, Allah boleh buat. Kejap. Bukan ayat sebelum ni ada orang minta sesuatu ke? Kan? Ayat sebelum ni kan tentang orang minta sesuatu. Rabbana absarna sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan ayat ni ada kaitan tak? Ada tak respon terhadap permintaan ayat 12? Ada kaitan? Adakah ayat 13 respon kepada ayat 12? Allah tak jawab pun permintaan dia. Kenyataan. Allah buat satu kenyataan umum. Kalau kami nak, kami jadikan semua orang beriman. Tapi memang kami nak penuhkan neraka Jahannam itu dengan jin dan manusia. Wow. Pertama, soalan orang tadi itu Allah abaikan, tak nak layan. Kenapa tak nak layan? Allah menyampah dengan orang-orang musyrik ni. Allah menyampah dengan orang-orang kafir. Dan Allah tak nak pun bercakap dengan diorang. Sebab tu Allah tak layan. Kita kadang pun macam tu. Kan bila kita berinteraksi dengan anak-anak di rumah, penat balik kerja, anak-anak pula buat hal. Lalu sebagai ayah yang ayah terakhir, kan, lelaki Melayu terakhir, ayah Jawa yang terakhir ni, tension, lalu menunjukkan emosi marah. Bila anak bertanya, kita tak layan. Tapi buat pernyataan lain, langsung tak layan si anak.
So Allah dia tak nak bercakap, tak nak tengok, tak nak ambil tahu. Sebab nanti ada siri-siri perbualan orang-orang bersalah, orang-orang yang dah masuk neraka ini minta dengan malaikat Malik, wahai Malik, berdoa dengan Tuhanmu, kami minta off day 1 hari, boleh tak? Lalu malaikat Malik jawab balik, bukan dulu ada Rasul yang datang jumpa dengan kamu. Orang tu minta off day, minta berdoa pada Allah, boleh tak diringankan sikit hari ini, off day ke atau holiday ke? Dia persoalan apa? Bukan dulu ada Rasul datang pada kamu ingatkan tentang hari ini. Mati akal orang dalam neraka. Allah tak nak cakap dah. Dan kenapa penting sangat ke Allah bercakap ni dengan ahli neraka ni, dengan orang yang bersalah ni? Penting sangat ke? Sangat penting. Sebab Allah Maha Penyayang. Kalau Allah kata kami boleh saja masukkan semua orang dalam syurga, boleh jadi orang tu Allah akan ampunkan dan masukkan dalam syurga. Tapi Allah nak tunjukkan ketegasannya. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kami memang nak masukkan semua orang dalam neraka. Allah boleh saja paksa semua makhluk beriman dan buat amal soleh tanpa ada dosa. Seperti mana Allah buat malaikat. Boleh je. Kerana Allah nak beri pilihan kepada manusia dan jin. Allah tidak cipta kita macam malaikat. Tapi Allah cipta kita sebagai manusia yang ada pilihan. Dan Allah tak paksa pun sepanjang di dunia ni. Yang memaksa adalah manusia yang lain. Yang berdakwah dengan cara paksa. Tak, Quran tidak pernah paksa. Dia cuma datangkan amaran. Dia cuma datangkan peringatan. Ingat lagi bila kita baca ayatul kursi? Dan ayat selepas ayatul kursi, 256, surah Baqarah. La ikraha fid din. Tiada paksa untuk beragama. Setelah Allah memperkenalkan diri dia, setelah engkau kenal Tuhan, sekarang engkau pilih. Nak terus duduk di bawah, menjadi hamba dia atau menjadi yang engkar. Tak, Allah tak paksa. Kerana Allah telah menjadikan manusia dan jin ini dengan ciptaan yang hebat. Allah bagi tiga panca indera. Pendengaran, penglihatan dan hati. Gunakan sebaiknya. Dan itulah maksud ujian. Dibagi alat untuk guna. Macam kita tengok Master Chef, dia dah dibagi bahan untuk buat makanan. Persembahkanlah yang terbaik berdasarkan pengetahuan dan mengikut tema. Ada peraturannya. Dah dibagi masa. So, sepanjang itu sebelum sampai kepada juri, sebelum sampai masa, buatlah yang paling baik. Hasilkanlah hidangan yang terhebat. Ibu-ibu tengok Master Chef kan? So, kaitkanlah dengan hidup kita dekat dunia ni. Masa kan, setiap hidangan tu kadang perlu disediakan dalam tempoh berapa? 1 jam, sejam setengah. Sama macam kehidupan kita dekat dunia ni. Kita juga diberi masa. So, sepanjang diberi masa tu, Allah bagi kelengkapan-kelengkapan. Bagi bahan-bahan. Bagi rakan-rakan. Bagi mak bapak. So, gunakanlah semua itu, bahan itu digauli. Bentuklah kehidupan kita dengan kehidupan yang paling baik yang kita boleh persembahkan pada Allah nanti. So, apa maksud walakin haqqal qawlu minni? Allah memang jadikan dunia sebagai tempat ujian. Bukan tempat nak paksa semua manusia.
Allah nak kita semua beriman dengan sendiri, bukan kerana paksaan darinya. Lalu bila Allah kata la'amla'anna jahannama, la'amla'anna jahannam ini juga adalah qaul. Apa dia al-qaul itu? Allah sudah sediakan neraka dan akan penuhi neraka itu dengan makhluk yang engkar. La'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Surah Sad ayat 85. Sungguh aku akan penuhi neraka jahannam dengan yang jenis kamu. Allah cakap dengan siapa ni? Dengan iblis. Dengan yang jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu antara mereka semua. So bila Allah kata la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, setelah kami bagi mata, telinga, tapi kamu tak nak dengar, hati tak nak berfikir, masih lagi nak ikut suka, masih lagi nak ikut syaitan dan iblis, memang layaklah ke neraka. Macam itulah lebih kurang. Itu maksud la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Neraka akan diisi dengan jin dan manusia. Bukanlah semua jin dan manusia akan dimasukkan ke neraka. Cuma mereka yang pada masa hidupnya tidak berusaha untuk beriman dan beramal soleh. Kenapa jin disebut dahulu? Kerana banyak yang ikut jin jadi sesat. Kenapa jin disebut dulu? Kerana manusia banyak yang ikut jin jadi sesat. Mereka sepatutnya mengikut malaikat, tapi mereka ikut jin. Ramai manusia minta tolong kepada jin. Mereka taat kepada jin. Kan, suruh jaga rumah lah, jaga kebun, berkhidmat, jumpa bomoh. Kan? Boleh jadi kebal, guna kuasa jin. Boleh jadi kebal. Ada yang boleh terbang, kalau dulu boleh jalan atas air. Itu penerangannya dalam surah jin. Memang jin sendiri mengaku, banyak lelaki-lelaki dalam kalangan manusia minta tolong kepada lelaki-lelaki dalam kalangan jin. Ada dalam surah jin. Minal jinnati wan nasi ajma'in. So, kerana itu, tadi orang tu minta kurang. Ataupun orang tu insaf dan nak kembali kepada ke dunia. Allah tak layan. Lalu Allah kata, kalau boleh aku masukkan semua dalam neraka. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau boleh aku masukkan semua jin dan manusia dalam neraka. Fadhuqu bima nasitum. Maka sekarang rasalah azab terhadap apa yang kamu lupa. Lupa? Apa yang kita lupa? Apa benda yang kita lupa ni? Maka rasalah azab kerana kamu melupai. Ayat ini menunjukkan permintaan mereka untuk pulang ke dunia tidak dipenuhi. Dan bila sudah dimasukkan ke dalam neraka, tempat seksa, maka mereka disuruh rasakanlah. Rasakan seksaan kerana dulu lupa di dunia untuk buat amal soleh. Mereka suruh amalkan tauhid dan amalkan sunnah, tapi sebaliknya mereka lakukan syirik dan amalan bid'ah. Lupa itu bermaksud lupa ni macam mana? Okey. Lupa ni ada beberapa bentuk. Lupa dengan maksud memang lupa tak ingat. Lupa juga boleh bermaksud lupakan. Forget it. Tak endah dan tak hirau. So sama ada setelah diberi peringatan dia lupa nak buat, atau kali ini bila dah diberi peringatan dia
tidak mengendahkan, tidak menghiraukan. Oh, korang sengaja lupa ya? So, fazuqu bima nasitum. Rasakanlah apa yang kamu lupa dulu. Kenapa ayat tu dalam bentuk rasalah? Fazuqu. Rasakanlah. Kalau dulu waktu kita kecil-kecil dulu, kita tak adalah menjadi anak yang baik, turut perintah setiap masa kan. Kita antara anak yang nakal juga. Ada adik-beradik, ada abang dan kakak dan ada adik. Kadang kalau kita tengok adik kita kena marah, apa kita buat? Adakah kita menenangkan dia atau kita buat rasakan? Ha. So, ahli neraka ni dia bukan sahaja menerima hentaman fizikal, tetapi mereka menerima hentaman emosi melalui perkataan-perkataan penjaga neraka. Zabania, malaikat Malik. Ha, rasakan azab. Dulu bukan ada Rasul datang ingatkan kamu. Sekarang rasakan. Uyyo. Kita sekarang pun kalau diejek-ejek, diolok-olok sebegitu, tak tahan. So, hentaman emosi ini, dia punya sakit sama seperti mana seksa fizikal. Sebab tu ada orang kemurungan kerana diasak emosi sehingga bunuh diri. Tak tahan. So, lazimnya bila disebut tentang azab neraka ini, Allah datangkan ayat-ayat itu dalam bentuk sarkastik untuk mengejek, menghina, mengolok, mengganggu emosi penduduk neraka. Kerana dahulu di dunia, diorang kata apa? Iftara, ayat kedua. Ingat lagi macam mana diorang mengejek Nabi? Ini semua Muhammad punya reka lah ni. Oh, engkau ejek ya. So, dekat neraka juga mereka menerima balasan yang sama. Fadhuqu. Sekarang rasa. Baru kau tahu Quran tu betul kan? Sekarang kau rasa. Fadhuqu bima nasitum. Nasitum apa? Liqa'a yaumikum hadza. Kali kedua Allah sebut tentang liqa'a yaumikum. Kali pertama pada ayat yang ke-10. Balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Mereka tak percaya akan pertemuan dengan Tuhan. Lalu sebagai balasannya, fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Oleh sebab kelainan kamu, maka rasalah azab seksa kerana kamu melupai pertemuan hari ini. Inna nasinakum. Kami pun tak hirau sangat keselamatan kamu sekarang. Fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum. Dulu kamu lupakan pertemuan ini, sekarang rasakan azab dan kami azab sungguh-sungguh. Sehingga kami melupakan yang kami perlu menyelamatkan kamu. Malaikat, tugas dia dekat dunia, dia menjaga kita, selamatkan kita daripada terkena sebarang bahaya. Tapi lazimnya bila kita terselamat daripada bahaya itu, apa yang kita ucapkan? Wah, nasib baik. Kan, nasib baik. Sedangkan malaikat hafazah tu yang jaga,
Allah utuskan malaikat tu yang menjaga kita, pergerakan kita, perjalanan kita, kita boleh sebut, oh nasib baik. Lalu pada hari itu, pada hari manusia diazab, malaikat kata, inna nasinakum. Dah, kami tak hiraukan pun keselamatan kamu. Ini waktu untuk kamu diazab. Wazuku azabal khuldi. Dan rasakan azab yang kekal. Bima kuntum ta'malun. Terhadap apa yang kamu kerjakan. Azab yang kekal. Adakah sifat masa kekal tu boleh dikira sebagai azab? Sehingga Allah kata azab yang kekal. Selalunya azab yang pedih, azab yang berat, azab yang besar. Tapi azab yang kekal, Allah kaitkan azab dan masa. Maksudnya dia bukan diazab sehari, 2 hari. Tapi dia diazab selama-lamanya. Mendengarnya sahaja sudah rasa seksa. Belum lagi melihat orang menghadapinya. Oh, ya. Azab yang kekal. Dahsyat. Dahsyat. So, ayat terakhir untuk pagi ini. Innama yu'minu biayatina. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Beriman dengan ayat-ayat kami. Kita tahu ayat ini ada beberapa dimensi. Sama ada ia berbentuk ayat Quran ataupun mukjizat-mukjizat Nabi ataupun keterangan-keterangan dalam bentuk alam sekeliling, pemerhatian kita melalui alam sekeliling ataupun kejadian-kejadian yang luar biasa yang kita nampak, tsunami misal kata, gunung berapi, itu kan kejadian-kejadian yang luar biasa, bukan kejadian yang berlaku setiap hari. Itu bentuk ayat-ayat kami. So bila Allah kata innama yu'minu, mereka berusaha. Yu'min dalam bentuk apa? Fi'il mudhari'. Berusaha beriman, memantapkan keimanan, sentiasa berusaha. Bila baca Quran, sentiasa nak tingkatkan keimanan. Bila lihat alam sekitar, sentiasa mengaitkan dia dengan Allah dan sentiasa nak meningkatkan iman. Memperkukuhkan iman. Alladzina idza dzukkiru biha. Dan alladzi adalah yang idza dzukkiru biha. Bila diingatkan, bila dia diberi ingatan. Bila dia diberi ingatan dengannya, biha, dengan ayat-ayat kami. Baca Quran, dia dapat peringatan tu. Dia diberi peringatan oleh Allah melalui Quran. Melihat alam sekitar, alam sekeliling, dia merasa insaf, diberi peringatan. Kharru sujada. Segera mereka sujud. Literalnya ayat ni, tuan-puan, kita selalu baca Quran dan kita juga selalu berusaha untuk tadabbur Quran. Dan bila kita jumpa dengan ayat-ayat yang benar-benar menyentuh, mendatangkan sentap di hati, dia tak semestinya ayat yang ada tanda sujud macam ni. Mana-mana ayat sebenarnya yang kita rasa aku terkesan sangatlah dengan ayat ni, maka laksanakanlah perintah ni. Kharru sujada. Segera merebahkan diri, sujud. Wasabbahu bihamdi rabbihim. Dan menggerakkan lidah, bertasbih
dan memuji. Sabbahu bertasbih, bihamdi dan memuji Rabbihim, Tuhan mereka. Wahum la yastakbirun. Kerana tindakan kita ini, apa yang kita buat ni, baca Quran, terasa dan kita sujud, tindakan kita ini akan menjauhkan kita daripada sikap takabur. Wahum la yastakbirun. Mereka pula tidak bersikap sombong dan takbur. Cuba perhatikan dua dialog terdahulu. Ayat kedua dan ayat ke-9 tadi. Kan ayat kedua dan ayat yang ke-9 tadi. Oh, bukan, ayat yang ke-12. 10. Ayat kedua dan ayat yang ke-10. Itu kan bentuk-bentuk orang takabur bercakap. Sombong. Nabi datang, bawa peringatan, bawa penerangan, tak nak terima. Sombong. Apa maksud sombong? Apa maksud sombong? Mereka yang bila diberi peringatan, kebenaran, dia tolak. Mereka yang menolak kebenaran. Bukan peringatan, mereka yang menolak kebenaran. So, setiap peringatan daripada Allah merupakan kebenaran. So, bila kita terima kebenaran, kita tidaklah dikategori sebagai orang yang sombong. Wahum la yastakbirun. Mereka tidak bersikap sombong dan takabur. So, sampai ayat ni, nanti selepas ni, kita sama-sama sujud. Selepas daripada kuliah ni, untuk menghormati dan untuk sama-sama memenuhi kehendak ayat sujud ni. Sebab kita memang nak sujud kerana kita terkesan dan ayat itu memberi impak kepada hati kita. Basically setiap ayat Quran memberi impak pada hati kita. Dan ada ayat-ayat sujud yang lain yang sebut tentang bila mereka dengar bacaan Quran lalu mereka rebah dan sujud. Bayangkan orang itu, dia tidak pun baca. Tapi dengan hanya dia dengar Quran dibacakan, dia faham, lalu dia sujud. Itu mungkin satu hari nanti kita akan sampailah ke level yang itu. Kerana kerapnya kita membaca Quran, kerapnya kita tadabbur Quran dan usaha kita untuk memahami Quran. Dan akhirnya bila kita dengar Quran dibaca, mungkin oleh anak kita. Kan anak kita ngaji dan kita dengar dia baca. Selain daripada kita betul nak semak dia punya salah panjang pendek barisnya, tapi dalam masa yang sama kita hayati apa yang dibaca. Lalu secara tiba-tiba anak kita lihat kita sujud kerana kita terkesan dengan ayat tu. Dan bayangkan impak anak kita melihat mak dia sujud bila dia baca Quran. Dah tentu dia tanya, mak, kenapa mak? Kenapa mak sujud? Oh, kerana ayat ini menceritakan tentang begini. Dan lambat laun si anak juga akan mencontohi perbuatan mak dia. Wow. So itu antara kita punya harapan dengan kita dengar, dengan kita belajar Quran ini, harapannya supaya kita boleh faham. Dan bila Quran dibacakan akan menyentuh hati kita. So kita khawatir kalau Quran dibacakan terutamanya tentang ayat tentang neraka. Azab yang pedih, azab yang dahsyat. Tapi kita dengar itu sambil gelak ketawa. Wow. Itu dahsyat. Atau kalau kita dengar ayat tentang
syurga. Tapi kerana kita tak faham, lalu kita tak berdoa pun mohon, ya Allah masukkan kami dalam syurga. Kan rugi. Rugi. Lalu pada ayat 15 ini, sebenarnya dia cerita baru. Cerita tentang neraka tadi, cerita tentang ahli neraka, Allah dah tutup. Ini Allah bagi tahu, hai orang beriman. Seolah-olah tadi audiensnya ahli neraka. Sekarang ni Allah bercakap pula dengan orang beriman. Tapi dalam bentuk pihak ketiga. Sesungguhnya bagi mereka-mereka yang beriman, mereka, bukan kamu beriman. Bagi mereka-mereka yang beriman, kami kan, bagi mereka-mereka yang beriman dengan ayat kami, dan bila mereka disebut begini, mengingati peringatan-peringatan kami, lalu mereka segera sujud. Itu dalam bentuk apa tu ayat tu? Bila Allah gunakan orang beriman di pihak ketiga. Selalunya ayat-ayat begini digunakan oleh pengetua sekolah. Saya amat berbangga ada pelajar-pelajar kita, mereka yang bila masuk ke dalam kelas, mereka sapu sampah, mereka bersihkan papan tulis, tanpa disuruh pun. Saya sangat gembira dengan pelajar-pelajar seperti itu. Apa maksudnya? Pertama, Allah berbangga dengan orang tu. Yang kedua, Allah jadikan orang-orang begitu sebagai model dan contoh kepada seluruh manusia yang lain. Kita sangat bangga kalau nama kita disebut oleh ketua pengarah dalam perhimpunan, dengan ketua pengarah kata, saya suka dengan pekerja ni, dengan sikapnya begini. Kan nama kita kalau disebut dalam perhimpunan, kita sangat bangga. Dijadikan contoh. Ini sekarang Allah jadikan orang beriman yang terkesan dengan ayat dia, yang melakukan sujud sebagai contoh kepada yang lain. Bukan hanya untuk umat Muhammad, tetapi kepada seluruh manusia. So kalau kita boleh buat begitu, kita sebenarnya menjadi contoh kepada yang lain. Dan Allah sedang berbangga dengan kita. Wow. Itu dahsyat. Dahsyat. So tuan-puan, terima kasih. Terima kasih kerana memberi ruang dan peluang untuk kita mengenal surah Sajdah sampai ayat yang ke-15 pada hari ini. Jam pun sudah menunjukkan 12.30. Kejap lagi 12.45 saya ada kuliah yang lain. Nak kena kejar kuliah yang itu pula. So kita sudah sampai separuh. Surah Sajdah ni ada 30 ayat. Kita sudah sampai separuh ayat yang ke-15. Dan untuk kesimpulannya, Allah datangkan dua contoh manusia yang jelas. Satunya masuk ke dalam neraka, satunya Allah belum lagi sebut tentang masuk syurga, tapi satunya Allah sudah pun jadikan contoh kepada yang lain. Kedua-dua jenis manusia ini Allah berikan alat yang sama, pendengaran, penglihatan dan hati. Satunya mengabaikan dan satu lagi mengguna dengan sebaik mungkin. Kan, yu'minu bi ayatina, beriman dengan ayat kami dah tentu menggunakan alatan-alatan yang Allah bekalkan ni, pendengaran, penglihatan dan hati. Kalau kita hanya mendengar, tidak melihat, dia tidak berbekas di hati. Kalau hanya mendengar dan melihat tapi tidak berbekas di hati, juga tidak membawa apa-apa maksud. Tapi dia kena mendengar, melihat dan berbekas di hati. Barulah bila hati sudah terkesan dan berbekas dengan ayat-ayat Allah, maka anggota yang lain akan automatik sujud. Qarru sujada.
So begitulah penutup pada hari ini dan moga-moga kita dipilih oleh Allah untuk menjadi model kepada yang lain, kerana bila kita baca Quran, terkesan Quran itu di hati. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So lepas ni jangan lupa kita sama-sama sujud tilawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah atas pencerahan yang pada ayat yang terakhir itu kan, atas ayat ke-16. Terima kasih Ustaz. Selama ni kita baca, bila kita sujud, kita pemahaman kita because ada tanda sujud dan juga perkataan sajadah tu. Tapi hari ini Ustaz terangkan kepada kami keperluan untuk kami sujud itu sebenarnya untuk membuktikan yang kami orang beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan dengan sujud itu akan menatijahkan ketaatan kami kepada Allah, bahawa kami ini seorang hamba Allah dan patuh patuh pendengaran kami, mata kami dan juga hati kami semata-mata kerana Allah. Kami sujud kepada Allah. Ustaz memang tersentuh sangat perkongsian hari ini Ustaz. InsyaAllah saya dah faham Ustaz ada tugasan lain. Berbanyak-banyak terima kasih atas perkongsian pagi ini. InsyaAllah anda minta sabar setiap kali menunggu untuk ditadaburkan surah sajadah dan surah-surah yang lain bila Ustaz akan kongsikan ilmu Ustaz kan. So insyaAllah kalau maksudnya Kak Syida amat-amat menghargailah. Rasanya bila kami baca tak kosonglah sekarang. Ada pengisian, ada insyaAllah Ustaz berpahala pada Ustaz, ada ganjaran Ustaz kerana menyedarkan kami semua kan yang baca sama hari ini yang kosong saja, syok sendiri kebanyakannya. Huruf muqatta'ah, kita pegang itu sangat sihat sekali. Terima kasih Ustaz atas keadaan pagi ini saya disampaikan. Kak Syida doakan kepada Ustaz untuk yang next kuliah ni. Kuliah fizikal ke Ustaz ataupun online? Setakat ni penama online dulu kot. Kalau fizikal tu nak ke mana ya? Tak boleh Ustaz. Maksudnya Ustaz ni kelas nanti lah. Kalau kita kena online je sebab Ustaz jauh kan. Dekat pekerjaan ke kanti home ni memang sesuatu yang mustahil lah, jauh kan. InsyaAllah kalau doakan Ustaz permudahkan Ustaz untuk kelas next kelas ni lah kan. InsyaAllah. Terima kasih. Yang lepas ni pun online juga? Ya, online juga. Dekat surau, dekat Masjid Maluri. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih keadaan pagi ni Ustaz. Sangat-sangat kami hargai sahabat-sahabat yang jemaah Asana Madah dan juga muslimat teman-teman di home sendiri, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz ya. Ya, sama-sama. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Umi? Umi ada ke? Ada. Hari ini rasanya penjelasan Ustaz lebih touch lah, yang kata kan Kak Mi, last week pun yang disebut berkenaan dengan ayat ke-12 ni kan, pemahaman kita lebih jauh lagi berkenaan dengan menjeringin tu. Kan yang Kak Mi sebut betul menyebabkan benda-benda tu berdekat di hati Kak Umi kan. Alhamdulillah. Rasa tak cakap macam mana lah. Ayat tu kan, tersentuh kan ayat tu? Ya, betul. Baru tahu apa sebenarnya kan yang kita absorb wasami'na kan. Jadi akidah semua. Kat siapa entah Ustaz mana tak dengar tu yang duk beri sangat hafal alhamdulillah lah. Takut betul Ustaz pun tadabbur lagi lebih detail lagi kan. Jadinya bila kita baca ni insya-Allah lepas ni kita fahamlah. Ingat maksudnya bila baca Al-Quran tu tak semestinya pada ayat sajadah kita sujud. Ada ayat-ayat yang kita takjub dengan apa yang kita baca tu. Betul. Tapi bila kita faham Ustaz ni bagi ayat by ayat kan, bila kita faham makna dia, kita faham maksud dia, so maknanya tekan Syida macam senang je kita dah hafal tau. Betul. Kita akan ingat word dia kan, word by word tu kita akan ingat. Terlintasan tu kan ada kan. Allahu Akbar. Terima kasih atas kepada pagi ni sahabat-sahabat yang masih Assalamualaikum semua. Terima kasih Kak Umi. Dengan masa diperuntukkan. Balik tadarus tadi kejar jugalah, saya kata jangan rugi tertinggal. Ustaz malam kita kan. Jangan lupa pesan Ustaz, lepas ni kita sama-sama sujud sajadah atas kepahaman, bukan kerana lambang sajadah, kerana atas perkataan sajadah, tapi atas keimanan kita pada ayat yang kita baca tu kan. Faham. Dengan itu saya Mas pun ada. Terima kasih Mas atas keadaan pagi ni. Mudah-mudahan untuk next kuliah pun sudilah bersama-sama kami ya, insya-Allah. InsyaAllah kita endkan sesi pagi dengan tasbih kafarah dan juga surah As ya. Betul.
Okay, semua insyaAllah kita jumpa lagi esok pukul 9 pula ya untuk sesi lain pula insyaAllah. Terima kasih Kak Jalilah, Kak Azia, Kak Ayan, Liana, Norma, Puan Nuraini, Kak Omi, Nani, Terima kasih Syida. Terima kasih, insyaAllah jumpa lagi. jumpa lagi insyaAllah besok insyaAllah ya Kak Jalilah. InsyaAllah, ya, okey. Saya endkan sesi pagi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.